أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا في حفظ القرآن اللهم اشرح صدورنا في حفظ القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وصلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kasih sayang Allah pada pagi ini. Alhamdulillah tuan-puan, Allah memberikan kita peluang, ruang dan waktu untuk bersama-sama kembali dalam segmen MCG Tajwid Time. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum sahabat-sahabat, tuan-puan yang saya rahmati, yang saya kasih sekalian, yang sentiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Ya, tuan-puan yang memberi salam. Puan Zubaidah, waalaikumsalam. Raud Husna, waalaikumsalam. Puan Red Rose, waalaikumsalam. Puan Luna, waalaikumsalam. Ida Norida, waalaikumsalam. Maria Rosa Lela, Red Rose, Ibu Mai, waalaikumsalam. Puan Asana Malik, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz dan sahabat-sahabat Al-Quran, semoga semua istiqamah dan dalam lindungan Allah. Linaji Rubia, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat kembali tuan-puan. Terima kasih Puan Asana Malik berkongsi rezeki Kak Aro. Thank you for the rose. InsyaAllah tuan-puan yang dirahmati Allah, kita mulakan pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا في حفظ القرآن اللهم اشرح صدورنا في حفظ القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على
nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Selamat datang ya, selamat kembali tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam segmen Muslim Care Global Tajwid Time. Tuan-puan yang dirahmati Allah, pagi ni kita akan meneruskan perkongsian dalam surah Al-Fath ya, yang mana surah ini menceritakan kemenangan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercatat dalam sejarah, iaitu Fathul Makkah, pembukaan, penaklukan, pembebasan kota Mekah yang menjadikan kemenangan yang paling menggembirakan baginda Nabi Muhammad dan juga para sahabat radhiyallahu an. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan sambung perkongsian bermula ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Sebelum kita memulakan sesi kelas, tuan-puan yang saya kasihi sekalian, jemput sama-sama untuk kita sebar luaskan lagi kelas mengaji kita pada pagi ini. Ada lebih kurang 100 lebih mata memandang. Bantu Ustaz untuk share boleh? Seorang satu share. Tekan button share tu, share dekat kawan-kawan, share dekat status, share dekat grup WhatsApp. Mana tahu kan ada kawan-kawan kita yang tercari-cari kelas tajwid, tercari-cari kelas Quran, kat mana nak cari. So mungkin tuan-puan lah menjadi ejen yang menyebar luaskan lagi kelas Quran kita, insya-Allah. Dan share kat status dan grup kampung. Masya-Allah. Terima kasih Puan Lina dan sahabat-sahabat lain. Baru ada 15 share, 16. Sebab apa? Sebab kelas yang Ustaz buat ni, Ustaz buat secara percuma. Dan Ustaz hanya perlukan bantuan tuan-puan, bantu share je. Bantu share, bantu tap-tap screen. Itu sudah memudahkan urusan menyebar luaskan lagi kelas Quran kita, insya-Allah. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, pagi ni kita akan menyambung perkongsian pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 ya. Jadi tuan-puan, nanti sambil-sambil tuan-puan dengar Ustaz baca kan, minta tolong, minta bantuan sahabat-sahabat tuan-puan yang dirahmati Allah untuk tap-tap screen sambil-sambil dengar Ustaz baca dan juga Ustaz kupaskan ayat 9 dan juga ayat 10 insya-Allah. Terima kasih dah ada 28, 29 share. Terima kasih, alhamdulillah. Jom sama-sama kita buka Al-Quran. Kalau tuan-puan nak buka Quran sendiri, boleh buka pada muka surat 511. Buat masa ni sambil masak ni Ustaz, masya-Allah. Okey, buat masa ni Ustaz hanya bersiaran di TikTok sahaja. Ustaz punya laptop rosak. Minggu lepas kita hantar dekat kedai. Dan kedai kata ni kena servis dulu ni. Ada banyak benda rosak dalam tu. Laptop tu dah lebih kurang 6 tahun. Setiap hari Ustaz buat live kelas Quran kan, pagi, petang, malam, tengah hari. Sehari tu dia bekerja 6 ke 7 kali untuk bersiaran secara live. Jadi tiba masanya dia perlu diservis lah. Dan kedai cakap banyak kerosakan dalam tu. Jadi makan masa lah nak kembali pulih laptop Ustaz. Jadi buat masa ni kita hanya bersiaran di TikTok sahaja. Doakanlah semoga laptop tu kembali pulih. Laptop demam, itulah. Laptop kita demam. Jadi kalau dah elok nanti kita akan bersiaran. Sepatutnya tuan-puan kita bersiaran di 9 platform sekaligus. 4 daripadanya yang warna merah tu, 4 lagi warna biru dan 1 lagi TikTok. Okey, jom. Itulah sedikit makluman. Mungkin ada yang sahabat-sahabat tertanya, kenapa Ustaz buat live kat TikTok aja? Selalu buat live dekat yang warna merah tu, kotak merah ataupun kotak biru. Tapi kebelakangan ni kat TikTok je. Sebab ada masalah gitulah. Dan ianya memakan masa dan memerlukan kos. Itulah perjuangan yang perlu dibayar. Ustaz akan cuba bagi yang terbaik dekat tuan-puan supaya tuan-puan dapat ilmu Quran ni. Berapa perjuangan yang perlu dibayar, yang dikorbankan, insya-Allah kita cuba yang terbaik. Okey, waalaikumsalam. Tuan-puan yang baru masuk, alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum
Terima kasih Iyang Sheila. Thank you for the rose. Okay, jom. Sana Ustaz kongsikan skrin saya. Okay, kita flip camera. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran azima. Sadaqallahul azim. Allah berfirman pada ayat 9 dan 10 surah Al-Hujurat dengan firman-Nya, kami mengutusmu wahai Muhammad supaya engkau dan umatmu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan supaya kamu kuat agamanya serta memuliakannya dan supaya kamu beribadah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad untuk berjuang menentang musuh, mereka hanya saja memberikan pengakuan taat setia kepada Allah. Allah mengawasi keadaan mereka, memberikan taat setia itu untuk membalasnya. Oleh itu, sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya, maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya. Dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Sadaqallahul azim. Surah Al-Fath ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Sahabat-sahabat, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai kita membacakan 2 ayat sebentar tadi, yang mana pada ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana Allah mengutuskan padanya Rasulullah, ya, utusannya untuk menjadikan siapa dia? Umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta untuk menguatkan agama Allah serta memuliakannya. Dan Allah memberikan satu pesanan kepada hamba-hambanya, ya, dengan pesanan wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Siapa yang beriman ini yang diberikan padanya kekuatan agama, yang diberikan padanya kemuliaan, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiru. Siapa dia? Orang yang bertasbih, orang yang beribadah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Maksudnya daripada pagi sampai ke petang balik, pagi, petang, malam, sentiasa beribadah kepada Allah. Ustaz, ibadah ni solat je ke? Bukan. Ibadah ni merangkumi semua perkara, ya. Kerja kita ibadah bila kita
menyambungkan perkara ini kerana Allah. Kita kerja cari rezeki untuk keluarga, kita menyambungkan ianya kepada Allah. Saja aku kerja pagi ni, ya, mencari rezeki untuk keluarga, bagi makan keluarga kerana Allah. Ya, kalau kita kerja sebab nak nampak aku ni berkerjaya, kerja sebab nak naik pangkat, kerja sebab manusia, maka di situ akan ada problem. Tapi kalau kita sandarkan semuanya kerana Allah, maka di situ menjadi ibadah. Pekerjaan pun dikira ibadah juga ya Ustaz. Ya, Naimi Hanifah. Semua benda dalam dunia ni, pekerjaan apa sahaja kita dok buat, ya Allah, contoh tuan-puan kerja apa? Kerja pejabat. Ya Allah, aku kerja ni ya Allah kerana-Mu ya Allah. Mudah-mudahan dengan gaji yang aku dapat ni ya Allah, aku dapat memberi nafkah untuk keluarga. Dengan rezeki yang lebih nanti aku dapat infak ke jalan Allah. Kita pusing kat situ, maka insya-Allah mudah-mudahan ianya menjadi ibadah. Itu kita kena faham konsep ibadah. Bukan sahaja baca Quran, bukan sahaja solat, bukan sahaja puasa, ianya ibadah. Semua benda yang kita relatekan kepada Allah. Bahkan makan yang kita makan ni tuan-puan, kita makan bila? Pagi. Sehari tengah pagi, lepas tu makan sarapan pagi, minum pagi, tengah hari, sehingga petang, malam pula. Semuanya kita sandarkan kepada Allah. Contohnya kita makan kan, ya Allah, semoga dengan makanan yang rezeki yang kau berikan kepadaku, aku makan hari ini, moga-moga dengan aku makan aku sihat, aku dapat ibadah lagi banyak. Kita kena sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah makan tu jadi ibadah. Semuanya akan menjadi ibadah bila kita membetulkan niat. Innamal a'malu binniyah. Kemudian tuan-puan, pada ayat yang ke-10 pula, surah Al-Fat, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu amaran kepada manusia dan juga teguran supaya mengotakan janji. Manusia supaya mengotakan janji, taat setia kepada Allah dan Rasulnya, bahawa Allah ini sentiasa mengawasi keadaan hamba-hambanya yang memberikan taat setia, yang menyempurnakan janji, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi jaminan kepadanya. Tuan-puan, sekarang ini sedang berlaku satu peperangan berskala besar yang berlaku di negara jiran kita. Dalam ni tak boleh sebut, nanti kena ban. Yang mana kita perlu membantu dengan segala cara. Kalau kita tak punya keuangan, kita bantu dengan cara doakan dia. Doa, baca kunut nazilah, khususkan kepada sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang di medan perang sekarang. Masya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan nusrahnya, kurniakan kemenangan buat sahabat-sahabat kita yang berada di sana. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa yang dirahmati Allah, telah sedikit ulasan. Dan di penghujung ayat Allah sebut waman awfa bima ahada alaihullah fasayutihi ajran azima. Dan barang siapa yang menyempurnakan janji-janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. Kadang-kadang kita janji apa dia, aku janji lepas ni aku tak buat dosa dah. Kita pun sabar. Kadang-kadang tergelincir, mohon taubat kepada Allah. Kemudian kita usaha lagi ke arah kebaikan, usaha lagi untuk tak nak buat benda dosa yang sama. Kita kumpul kekuatan untuk tak nak jatuh pada lubang yang sama. Maka di sini Allah memberikan motivasi tuan-puan kepada kita semua supaya teruskan usaha, cuba untuk kotakan janji. Kenapa? Sebab Allah sebut tadi pada ayat yang ke-10 ini, pada siapa yang menyempurnakan janjinya, maka baginya pahala yang sangat besar. Maka tuan-puan, kita teruskan berjuang dengan segala cara, berjuang untuk diri sendiri, berjuang kalau tak mampu berjuang mengangkat senjata membantu kemenangan agama Islam, maka kita berjuanglah untuk diri sendiri, untuk menjaga nafsu sendiri, berjuang untuk kita memelihara
mata, kemaluan diri kita sendiri supaya kita tidak melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang. Ya, kadang-kadang ialah manusia ni tak terlepas daripada melakukan kesilapan. Yang terbaik siapa dia? Yang bila sedar buat dosa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan buat benda sama balik, tapi sedar dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Puan Naimi mudah-mudahan Allah akan permudahkan segala urusan rakan seagama kita di sana, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-puan, itulah sedikit ulasan yang kita berikan sebentar tadi untuk ayat 9 dan 10. Selamat datang tuan-puan yang baru sertai kelas Tajuk Ustaz pada pagi ni. Terima kasih yang bantu tap-tap skrin. Dah ada 9,000 like dah. Alhamdulillah. Tuan-puan, terima kasih juga yang bantu share. Dah ada 42 orang yang share kita punya live mengaji pada pagi ni. Dan terima kasih yang berkongsi rezeki. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezekinya diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan, kalau tuan-puan dah bersedia, sebelum tu Ustaz nak tahu, nak survey sikit lah. Tuan-puan yang sertai kelas Tajuk Ustaz ni, cuba tuan-puan bagi tahu tuan-puan daripada mana. Cuba tuan-puan bagi tahu, Ustaz saya daripada Sabah, daripada Kelantan, dari Terengganu. Cuba tuan-puan bagi tahu Ustaz, tuan-puan berada daripada negeri mana. Kita nak tengoklah kawan-kawan kita yang mengaji ni join daripada mana. Jadi kita dapatlah berkenalan sama sikit. Naimi, saya dari Perak. Ipoh, dari Perak juga. Ceras. Waalaikumsalam. Audio bergema. Oh ya ke? Kedah Temerloh Pahang. Waalaikumsalam. Padang Serai Kedah, daripada Sarawak, daripada Penang. Oh, audio bergema ke? Yang lain macam mana? Yang lain mengalami perkara yang sama ke? Bergema juga. Saya dari Indonesia, Masya Allah. Daripada Tanah Merah Kelantan. Dari Banting, Puan Lina. Puan Asia Perak, Puan Yuliana Terengganu, Ibu Mai daripada Muar. Audio cantik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, daripada Selangor. P Jaya ni Putrajaya ke Petaling Jaya? Daripada Sepang, Masya Allah. Makcik Wagamas, Puan Rashidah daripada Kertih, Terengganu. Alhamdulillah, daripada segenap pelusuk ada, daripada Sabah, Sarawak, daripada Johor sampailah ke Pening, ke Kedah, Terengganu, Kelantan, Melaka, Perak. Waalaikumsalam. Yoyoji dari Shah Alam, Masya Allah. Terima kasih tuan-puan yang sertai kelas tajuk kita pada pagi ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggerakkan lagi ukhuwah di antara kita semua. Walaupun kita berjauhan, tidak bersemuka, tapi Allah menemukan kita dalam platform online ini, memudahkan urusan kita. Itulah hikmahnya. Teknologi yang ada sekarang mengumpulkan, menyambungkan silaturahim di antara kita walaupun kita berjauhan. Daripada Kampung Pandan. Okey, Waalaikumsalam. Azan, pencinta ilmu Quran. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Terima kasih tuan-puan yang telah pun bertaaruf. Okey, jom kita mulakan sesi huraian tajuk hari ini. Ayat 9 dan juga ayat yang ke-10. Tadi ada yang tanya, Ustaz daripada mana? Ustaz daripada Banting, Selangor. Ustaz orang Banting kalau tuan-puan pernah pergi kan, Pantai Morib. Pantai Morib Pantai Morib tu depan sikit ada kampung Endah namanya. The most beautiful village in Malaysia. Iaitu Kampung Endah. Kalau tuan-puan search kat Google, kampung tercantik kat Malaysia ni, antara salah satunya adalah Kampung Endah. Menang selama bertahun-tahun. Masuk pertandingan menang. Sampailah kena ban, tak boleh join pertandingan kampung tercantik. Kampung Endah bukan indah, dia huruf E. Kampung Endah. Kalau tanpa main Banting ni, jemputlah datang. Okey, terima kasih. Saya daripada Melaka, Masya Allah. Okey tuan-puan, Kampung Endah, Masya Allah. Itu sedikit pengenalan lah. Daripada Banting, dekat je sebelah Sepang tu. Itulah, dekat je, tak jauh dah tu. Okey, malam tahu insya-Allah boleh jumpa. Waalaikumsalam Ustaz dan sahabat pencinta Quran, hadir daripada Kedah. Tetapi kalau tanpa perasan, slang Ustaz kadang-kadang dia pergi kat utara punya.
Selain ustaz pergi kat bahagian utara ya. Sebab apa? Ustaz dulu mengaji kat Kedah Jadi slang tu ada lah. Dan ustaz suka slang Kedah, dia macam seronok lah bersembang jadi itulah sedikit bila kita mengaji ni tuan-puan, sekurang-kurangnya kita tahu kita tahu sedikit latar belakang guru kita. Mudah-mudahan kalau tuan-puan mengaji kitab kuning mengaji kitab lama, guru-guru lama tu dia punya nak ambil keberkatan seorang guru tu, dia tahu asal usul guru tu, mengaji dengan siapa, asal usulnya mana, sanadnya bermana, sambung-sambung. Itulah keberkatan yang kita nak cari. Mudah-mudahan tuan-puan dapatlah ambil sedikit biar data ustaz. Dan ustaz adalah graduan daripada Darul Quran Jakim, Kuala Kubu Baru, diploma Tahfiz wal Qiraat daripada Kedah, Institut Quran Darul Aman. Ustaz diploma di Kedah, Institut Quran Darul Aman, cawangan Darul Quran di Kedah, dekat Masjid Sultanah Bahia tu, depan tu ada Kedar nama dia. Kemudian sambung pengajian degree dekat USIM Darul Quran, kos USIM tapi belajar dekat Darul Quran. Belajar dekat Darul Quran, ambil kos Quran dan Sunnah. Itulah sedikit. Ustaz dah kahwin ke? Cuba teka ustaz dah kahwin belum. Yang dah tahu jangan beritahu. Alright, okay, jom. Dekat family saya ustaz di Kedah. Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam tuan-puan yang baru masuk daripada Melaka hadir. Okey, baik tuan-puan yang dirahmati Allah. Ustaz dah kahwin dah Ustaz dah kahwin dah. Dah ada 2 orang anak dah. Alhamdulillah. Apa nampak macam muda sangat ke? Tak apa, terima kasih yang cakap ustaz awet muda. Jadi doa Jadi doa, alhamdulillah. Okey, tuan-puan, jom sedikitlah pengenalan. Tuan-puan dah join lama lah tapi tak kenal dengan ustaznya kan. Jadi kita berkenalan lah sedikit. Macam remaja lagi, Masya Allah. Macam remaja lagi. Orang kampung Endah ke ni? Ya, orang kampung Endah. Hantu gila. Ui, nama ni pelik ke, hantu gila ni. Masya Allah. Macam remaja lagi Alhamdulillah, baguslah tu. Biarlah sentiasa awet muda. Jadi kita boleh sorok identiti. Okey tuan-puan, terima kasih memberikan doa-doa yang baik-baik ya. Mudah-mudahan kembali dekat tuan-puan. Okey, jom kita dah pun berkenalan sedikit. Mari sama-sama kita mulakan sesi huraian tajwid. Betul ustaz, awet muda saya nampak. Sebab kita guna filter kot. Kita guna filter dia nampak jadi muda. Okey, baik. Jom. Mari kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Litu'minu. Baik tuan-puan, permulaan ayat ke-9. Terima kasih. Ingat sebaya anak saya umur 23 tahun. Boleh umur 18 pun boleh kan. Macam umur 18 kan. Ke 15 pun boleh juga. Terima kasih Puan Lina. Amin ya rabbal alamin. Okey, jom kita mulakan kelas. Dia kalau bersembang ni seronok. Nanti tak ingat masa dah lama rupanya. Okey, jom kita mulakan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalimah pertama pada ayat 9 surah Al-Fat. Kita dipertemukan dengan kalimah litu'minu. Litu'minu, sana kita gunakan warna merah lah. Bila pagi skrin dia auto jadi warna merah, jadi warna putih Litu'minu waw tak berbaris, maka kita jumpa dengan mad asli panjang 2 harokat. Litu'minu, kemudian alif ada bulat kecil. Kat sini tuan-puan kita jumpa dengan
Nama dia adalah alif ziyadah. Alif tambahan yang ada pada tulisan tapi tiada pada bacaan. So kita abaikan sahaja. Litu'minu billahi. Kemudian tuan-puan, jumpa kalimah Allah. Bila jumpa dengan kalimah Allah, hukum yang terlibat kita panggil sebagai lafzul jalalah. Soalan Ustaz, lafzul jalalah ni baca tebal ke nipis? Cuba tuan-puan komen laju-laju di ruangan komen. Tebal ke nipis? Kalau nipis, tulis nipis. Kalau tebal, tulis tebal. Cepat laju-laju. Tebal. Waalaikumsalam Barabiah. Nipis, tebal, nipis. Sekarang ni kita ada dua geng Ada yang kata nipis, ada yang kata tebal. Dan majoriti sekarang ni tulis tipis. Tipis pula. Nipis. Tebal 20 harakat. Lain macam tebal 20 harakat. Pertama kali Ustaz dengar ni. Barabiah, first time masuk kelas Ustaz. Selamat datang tuan-puan yang baru masuk. Mudah-mudahan rasa seronok belajar tajwid insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang. Okey, jawapannya tebal ke nipis? Jawapannya ada kata tebal nipis. Sekarang dah sama naik dah ni. Tebal nipis ni. Asrina, waalaikumsalam. Saya rasa tebal sebab sebelumnya alif lam. Okey. Ada yang kata tebal juga. Okey, sama naik ni. Jawapan tebal dengan nipis. Okey, jawapan sebenarnya adalah tebal ke nipis? Jawapannya adalah nipis. Nipis Ustaz. Ya, sebab sebelum kalimah Allah terdapat padanya baris bawah. Sebab tu kita baca nipis. Bacaannya jadi macam mana? Litu'minu billahi. Gitu. Tahniah bagi yang betul. Yang salah jangan sedih. Banyak lagi soalan. Kenapa baca nipis Ustaz? Sebab sebelumnya baris bawah. Kalau kalimah Allah sebelumnya baris bawah, confirm baca nipis. Yang tebal tu macam mana Ustaz? Kalau tebal, contoh Ustaz bagi contoh. Kalau kita baca tebal dia jadi gini dia jadi pelik. Litu'minu billahi. Kan pelik tu? Bukan billah billah. Kan nipis billahi. Gitu. Terima kasih Agus. Okay, so yang jawab nipis tahniah diucapkan. Yang jawab tebal cuba lagi. Banyak lagi soalan. Alright, kita sambung lagi kalimah berikutnya. Puan Hasanah Malik, baca nipis kerana baris sebelumnya baris bawah. Okay, jangan bersedih tuan-puan. Ni baru permulaan. Okay, ni dia punya font dia pelik sikit. Kenapa ada baris kat sini? Ustaz padam billahi. Okey, sambung lagi kalimah berikutnya wa rasulihi. Dapat hadiah tak Ustaz? Hadiahnya adalah Ustaz cakap tahniah. Hadiahnya ni. Okey, tahniah tuan-puan Teruskan. Hadiahnya adalah berbentuk ucapan je Ustaz nak bagi gift kat tuan-puan tak boleh. Tengah buatlah juga ni. Okey, sambung lagi wa rasulihi. Waw tak berbaris, maka jumpa dengan mad asli panjang 2 harakat. Kemudian wa rasulihi. Ini tak ada Ni tak ada ni. Ni font yang digunakan ni dia pelik sikit. Ustaz dah padam dah. Billahi. Dari bawah je. Ini pun tak ada ni. Ni pun tak ada. Okey. Kalimah seterusnya wa rasulihi. Ni hukum apa ni tuan-puan? Hadameh. Ini hadameh. Hadameh ni jumpa siapa hadameh ni? Hadameh jumpa dengan, cuba tengok bawah ni. Jumpa dengan huruf waw. Hadameh dia jumpa dengan huruf waw. Mana kata hadameh ni jumpa dengan selain daripada huruf hamzah dan di tengah-tengahnya terdapat huruf ya kecil, ya mad. Maka tuan-puan, hukum yang terlibat adalah mad.
sila qasira. Okey. Bila tu berapa rakaat Ustaz? Selalu dua kan? Dua sahaja. Ya, kalimah Allah baca dua. Billahi. Okey, wa rasulihi maksilah qasirah pun baca dua harkat juga. Terima kasih tuan-puan bantu tap-tap skrin. Dah capai 14,000 dah. Kita cuba capai ke 20,000 yang seterusnya. Selamat datang tuan-puan yang baru masuk live Ustaz. Ya, terima kasih kerana meminati kelas tajwid. Mudah-mudahan rasa seronok. InsyaAllah. Kita bersambung lagi. Wa tu'azziruhu. Waalaikumsalam. Zaimoha, Abi. Wa tu'azziru. Kita jumpa dengan waw tak berbaris. Hukum yang terlibat adalah mat asli panjang dua harokat. Wa tu'azziruhu. Sambung lagi. Wa tuwaqiru. Kemudian tuan-puan, dekat sini boleh jadi dua hukum. Kalau kita sambung bacaan, hukum lain. Kalau kita berhenti bacaan, hukum lain. Betul ke Ustaz? Ustaz ambil contoh dulu situasi kalau kita berhentikan bacaan. Macam mana? Kalau kata tuan-puan, kita berhentikan bacaan. Wa tuwakiru. Kalau berhenti, hukumnya apa? Ada dua jawapan. Ada yang kata maklin, ada yang kata ma'arid li sukun. Mana satu jawapan dia? Jawapannya adalah mat arid li sukun, bukan maklin. Sebab kalau maklin, waw tersebut mesti ada tanda sukun. Kalau ada tanda sukun dekat waw, baru jadi maklin. Kalau tak ada tanda sukun, maka ma'adili sukun yang mengambil alih tempat tersebut. Ini situasi kalau kata nak berhenti di sini. Ustaz, nafas saya ni panjang Ustaz. Saya ni kalau berenang Ustaz, 5 minit Ustaz. Saya tak suka berhenti-berhenti ni. Saya suka sambung je bacaan. Boleh, tak ada masalah. Kalau sambung, maka hukumnya berbeza pula. Kalau sambung tuan-puan, kita akan dapati waw ini bukan jadi mat adili sukun. Waw akan bertukar menjadi mat. Mat apa? Mat asli. Boleh? Mat asli baca panjang dua harakat. Waalaikumsalam, Pak Nifak. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa di atas ha ni terdapat jim kecil. Jim kecil ni nama dia apa? Namanya adalah waqaf. Waqaf apa? Waqaf jaiz. Waqaf yang harus berhenti atau sambung, hukumnya adalah sama. Boleh? Wa tuwakiruhu. Puan Shima and Ma, dalam Quran saya tak ada wakaf ni. Sekarang ni ini adalah apa nama Quran yang terkini. Dia punya update. Kalau tak ada, tak ada masalah. Ini cuma tanda wakaf sahaja. Wakaf jaiz ni adalah wakaf yang harus berhenti atau sambung, hukumnya adalah sama. Mana kata kalau tanpa berhenti kat sini harus jaiz, kalau sambung pun hukumnya sama. Boleh? Boleh berhenti dengan dua-dua keadaan. Dapat? Zaraza. Terima kasih Abang Nota sekali untuk kawan-kawan. Sambung lagi. Wa tusabbihuhu. Waalaikumsalam Puan Aisyah. Wa tusabbihu. Waw tak berbaris. Tuan-puan, waw tak berbaris hukumnya apa? Mat asli. Satu hukum yang paling banyak dalam Quran dan yang paling mudah kita nak cari. Apa dia? Mat asli, iaitu alif waw ya yang tak ada baris. Itulah dia mat asli. Baca panjang berapa harakat? 2 harakat. Wa tusabbihuhu. Kemudian bukratan wa asila.
Kalimat seterusnya, tanwin tidak selari jumpa dengan huruf waw. Hukum yang terlibat adalah idgham. Idgham apa? Idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah ni apa dia Ustaz? Idgham ma'al ghunnah ialah, idgham ini maksudnya ialah memasukkan, apa yang dimasukkan? Sebutan tanwin tun, bukratun ini dimasukkan ke dalam waw. Ya, bila mana kata dimasukkan, maka sebutannya telah pun dipindahkan ke dalam waw. Bukratan, tanwin itu telah dimasukkan dalam waw ma'al gunnah, bersamanya dengung. Bukan saja kita masukkan sebutan, kita juga dengungkan bacaan bukratan wa asila. Terima kasih Puan Siti Nur Kamariah. Rajin buat nota ni. Terima kasih bantu sahabat-sahabat lain. Baik, Masya Allah. Sekarang sudah ada 200 lebih mata memandang. Selamat datang tuan-puan yang baru masuk. Terima kasih Kristal Ungu. Berkongsi rezeki. Tuan-puan, kalau tuan-puan rasa seronok dengan kelas taji yang Ustaz jalankan, tuan-puan boleh jadi members kat atas ni. Ada love orange, warna orange ni kan. Tuan-puan tekan button tambah. Nanti tuan-puan jadi members. Jadi dapatlah notification untuk live-live yang seterusnya. Tekan ni button love ni. Okey, sambung lagi tuan-puan. Wa asila. Alif waw ya tidak berbaris, maka jadi apa? Mad asli. Mad asli apa peranan dia? Peranannya memanjangkan bacaan sekadar 2 harakat. Dapat? Okey, Masya Allah. Terima kasih tuan-puan. Alhamdulillah. Kita sambung lagi. Sikit lagi nak capai 20,000 like itu. Sambil-sambil tap-tap screen. Ada 200 lebih mata memandang pagi ni. Terima kasih yang sertai kelas tajuk kita hari ni. Di penghujung ayat tuan-puan, kita dapati ada tanwin baris 2 di atas. Apa hukumnya? Namanya adalah mad iwad. Mad iwad. Terima kasih tuan-puan yang respon mad iwad. Kenapa mad iwad Ustaz? Apa maksud mad iwad ni? Apakah kaedah mad iwad ni? Iwad ni maknanya apa? Mengganti ataupun menukarkan. Yang mana tuan-puan? Asal kepada kalimah ini wa asilan, asalnya begitu. Tapi bila diperkenalkan dengan mad iwad tuan-puan, maka macam mana nak cari dan tentukan mad iwad? Sebelum ni Ustaz dah kongsikan. Kalau tuan-puan nak terlebih tahu, dalam video-video dekat TikTok Ustaz ada, Ustaz bagi video short video untuk tuan-puan tengok untuk lebih faham. Pertama, kalau kita nak ketahui dia itu mad iwad, ialah pastikan tanwin baris 2 di atas sahaja. Kalau tanwin tu bukan tanwin baris 2 di atas, dia baris tanwin kasratain ke baris 2 di bawah, ataupun dhammatain baris 2 di depan, tak jadi mad iwad. Mad iwad hanya eksklusif kepada tanwin baris 2 di atas saja, tak kisah dia tanwin selari ataupun tanwin tak selari. Kalau dia baris 2 di atas, dia adalah mad iwad. Pertama tadi adalah tanwin baris 2 di atas. Tu syarat pertama. Bila sudah memenuhi syarat pertama, barulah berpindah kepada syarat kedua, iaitu ianya berada di hujung ayat. Ada tak kat hujung ayat? Ada. Ataupun kita wakafkan bacaan, ataupun kita berhentikan bacaan. Bila 2 syarat ini sudah pun dipenuhi, maka barulah masuk syarat yang ketiga, iaitu kita gugurkan 1 baris. Kalau istilah mad iwad kita gantikanlah. Kita gugurkan 1 baris, jadilah sahaja. Bukan sahaja gugurkan 1 baris, kita juga tambahkan padanya harakat, 2 harakat. Wa asila. Gitu.
Terima kasih Puan Hasanah bantu kawan-kawan kita buka muka surat surah Al-Fat muka surat 511 Okey, selesai huraian tajwid untuk ayat ke-9. Terima kasih tuan-puan, ada 234 mata memandang, 38 mata memandang pada pagi ni. Selamat datang tuan-puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan-puan yang belum jadi members, boleh tekan button love ni. Ya, jadi members yang ke-127 dan yang seterusnya supaya apa-apa saja notification dalam ni tuan-puan dapat tengok. Terima kasih pula dah. Terima kasih Kak Lid. Thank you for the ice cream. Tuan-puan, kita sambung lagi ayat seterusnya. Waalaikumsalam kepada yang baru masuk. Selamat datang. Terima kasih Pak Norin menjadi members yang seterusnya. Terima kasih Pak Norin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aira Aidit. Oh. Okey, baik. Tuan-puan, Pak Rabia, terima kasih jadi members yang ke-129. Alhamdulillah. Ustaz nak cuba capai 200 members ya. Setakat ni kita dah ada 129. Okey, terima kasih berkongsi rezeki. Tuan-puan, kita nak masuk ayat 10 pula ni. Nak masuk ayat 10 pula ni, surah Al-Fat. Kalau dalam Quran muka surat 512. Terima kasih Kak Ro jadi members yang ke-131. Masya-Allah. Alhamdulillah ramai hari ni. Waalaikumsalam, terbaik. Puan Rokia Harun. Okey. Adakah tuan-puan semua dah bersedia? Kita nak masuk ayat yang ke-10. Kalau tuan-puan dah bersedia, cuba komen laju-laju di ruangan komen. Sedia Ustaz? Sedia. Waalaikumsalam. Punya sedia tu sampai dah tulis terus hukum tajwid. Masya-Allah. Tulis sedia dulu. Okey. Cukup 50 orang cakap sedia, kita mulakan. Terima kasih tuan-puan yang berkongsi rezeki. Masya-Allah, alhamdulillah. Bagi sarapan, ada yang bagi apa tadi? Roti canai. Ada yang bagi nasi lemak. Masya-Allah. Terima kasih Nurul Ain. Okey, masya-Allah ramai ni nak mulakan. Okey, jom. Insya-Allah kita sambung lagi huraian seterusnya. Kenyang Ustaz ni, dapat banyak macam-macam roti canai ada, TikTok ada. Okey. Jom kita mulakan insya-Allah. Masya-Allah dah ada 25,000 like dah. Kita cuba capai ke 30,000 like pula insya-Allah. Waalaikumsalam Puan Rozita. Selamat datang tuan-puan yang baru sertai kelas tajwid Ustaz. Mudah-mudahan diberikan keseronokan dalam mengaji tajwid insya-Allah. Thank you for the rose Kak Mek. Kita sambung lagi insya-Allah. Nita, waalaikumsalam. Terima kasih. Tak sarapan lagi ni. Itulah sambil-sambil boleh sarapan ya. Sambil-sambil. Kalau tak sempat sarapan, kita sarapan rohani dulu. Kita isi kita punya jiwa dengan perkongsian Quran dulu, boleh? Waalaikumsalam Nurdiana, Puan Iza. Okey, jom. Terima kasih tuan-puan yang respon sedia. Makna kata kita akan mulakan perkongsian ayat 10 pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan-puan, hukum apa kat sini? Nun sabdu. Okey. Bertemu sebelumnya huruf berbaris tunggal. Ustaz lupa. Biasanya untuk ayat yang kedua, Ustaz minta tuan-puan hurai satu ayat penuh. Tapi tak apalah sebab dekat TikTok ni dia lagi rancak kalau kita hurai satu-satu kan. Ustaz akan tanyalah, okey ni hukum apa? Tuan-puan komen kat ruang komen. So ramai yang bagi jawapan, barulah meriah, betul tak? Okey. Okey, baik. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati. Okey, jawapannya apa? Wajibul gunnah. Sebab apa wajibul gunnah? Sebab nun bertanda sabdu bertemu sebelumnya huruf berbaris tunggal. Barulah jadi wajibul gunnah. Wajib kita dengungkan sekadar 2 harakat innal. Nal pula alif lam di atas lam tanda sabdu. Maka hukum yang terlibat adalah alif lam syamsiyah. Okey. Betul Puan Lina, masya-Allah. Nun bertanda sabdu sebelumnya. Itu wajib gunnah tadi.
Okey, seterusnya alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Sebab alif lam di atas lam terdapat tanda sabdu. Maka kita baca dengan tekankan sebutan. Boleh? Okey, kita hurai sama-sama Ustaz. Meriah bagi yang baru belajar. Itulah. Kita hurai satu-satu. Dia jadi seronok bila ramai-ramai hurai ni. Masya Allah. Ada dua nama. Ada juga yang tadi tulis izhar. Bukan izhar ya, idgham. Tuan-puan salah ni. Bukan izhar kat sini. Nama lain bagi alif lam syamsiah adalah idgham syamsi. Itu nama lain dia, idgham syamsi. Kalau satu lagi ni alif lam syamsiah. Okey. Maaf Ustaz, baru belajar. Tak apa, sambil-sambil masak kan. Kalau dekat boleh hantar rumah Ustaz. Okey, saja gurau Ladzina, ya tak berbaris tuan-puan. Jumpa dengan mad asli panjang 2 harakat. Alright. Innal ladzina, sambung lagi, yubayi'unaka. Masya Allah, sambil jawab sambil menjahit. Luar biasa tu. Jangan salah menjahit pula dah. Sama lagi tuan-puan, yubayi'unaka. Yubayi'unaka, ya kat sini alif tak berbaris. Maka jumpa dengan mat asli panjang 2 harakat. Terima kasih Puan Hayati. Terima kasih berkongsi rezeki. Sama lagi, yubayi'unaka. Kemudian waw tak berbaris. Sekali lagi jumpa dengan mat asli panjang 2 harakat. Kemudian sambung lagi, innama. Inna ni kenapa ada titik ni? Titik ni abaikan Inna, nun bersabdu bertemu sebelumnya huruf berbaris tunggal. Maka hukum yang terlibat kita panggil sebagai wajibul gunnah. Wajib kita dengungkan bacaan sekadar 2 harakat. Innama. Kemudian ma pula, ma tak berbaris alifnya. Ma asli lagi. Senang tak nak cari ma asli? Senang sangat insya-Allah. Alif wawyah yang tak ada baris. Terima kasih tuan-puan yang bantu share kita punya live. Dah ada 82 share pada pagi ni. Terima kasih. Masya Allah. Yang bantu tap-tap screen, kita menghampiri 30,000 like. Masya Allah. Terima kasih. Sambung lagi baris yang berikutnya. Yubayi'unallah. Yuba alif tak berbaris. Jumpa dengan mad asli panjang 2 harakat. Yubayi'u. Jumpa dengan apa pula? Betul, jumpa dengan mat asli. Terima kasih Nurul Ain berkongsi rezeki. Betul, mat asli antara hukum yang terbanyak dalam Quran. Sebab itulah kalau Ustaz ajar tajwid, bab pertama yang Ustaz akan ajar adalah mat asli. Supaya nak berikan semangat dekat pelajar-pelajar bahawa hukum tajwid sebenarnya mudah je. Kalau kita cuba usaha, Allah akan berikan kefahaman. Allah sebut dalam Quran apa dia? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Masya Allah. Apa dia punya maksudnya? Dan sesungguhnya aku telah mudahkan bagi Al-Quran pada siapa dia? Pada siapa yang nak ambil pengajaran daripadanya. So tuan-puan, kalau tuan-puan betul-betul nak belajar Quran, Allah akan mudahkan baginya jalan. Rajin tak rajin je lah. Baik, sambung lagi. Yubayi'unallaha. Okey, dah ada 30,000 like. Terima kasih tuan-puan yang bantu tap-tap screen. Alhamdulillah. Okey, sambung lagi. Yubayi'unallah. Betul. Jawapannya apa?
Ada yang kata alilah samsya, idgham syamsi, lafzul jalalah. Mana satu ni? Jawapannya adalah lafzul jalalah. Terima kasih Momi berkongsi rosa. Masya Allah. Tuan-puan, jawapan di sini adalah lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Kalimah Allah dalam Al-Quran, hukum khusus padanya hanyalah lafzul jalalah. Boleh? Dapat? Dan lafzul jalalah ni baca tebal ke nipis? Ada yang kata baca tebal, ada yang kata baca nipis. Tebal ke nipis ni kalimah Allah ni kat sini, kita baca tebal ataupun nipis? Tebal. Okey, nipis. Tebal. Okey, Masya Allah, meriah komen pagi ni Okey, setakat ni majoriti menjawab tebal. Ada tertypo pun ada yang sebut tebals. Tebas pun ada tebas tak ada tebal ada, tebas tak ada Ustaz faham masing-masing apa nama tersyasyul pula dah. Allahumma salli ala Muhammad. Excited nak menjawab tu. Allahu Akbar. Okey, Ustaz pun excited sebab ramai yang sertai kelas tajwid. Masya Allah. Tuan-puan, sebelum ni Ustaz balik kat TikTok kan, hanya ada lebih kurang tak sampai 10 orang pun. Kadang naiklah 11, 12. Masya Allah Ustaz buat live TikTok daripada bulan berapa daripada bulan 8. Ustaz buat live TikTok macam ni lah. Ustaz urai-urai tajwid juga, tapi yang join hanya 5-6 orang je. Masya Allah. Hari ni Ustaz tengok menghampiri 300 orang. Masya Allah. Terima kasih tuan-puan yang jumpa kelas tajwid Ustaz. Mudah-mudahan rasa seronok, rasa enjoy dengan kelas tajwid. Sebab apa? Kelas tajwid sebenarnya seronok Dia bergantung kepada siapa yang mengajarnya Jadi insya-Allah Ustaz cuba bawakan yang santai, dan insya-Allah ianya memudahkan tuan-puan untuk memahami tajwid. Baik, kita sambung lagi. Terima kasih yang respon tebal. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Next Ustaz, excited pula. Okey, jom. Okey, jawapannya adalah tebal ke nipis? Jawapannya tebal. Kenapa tebal? Sebab sebelum kalimah Allah terdapat padanya baris atas. Sebab itulah kita baca tebal. Taib kat TikTok ni kena hati-hati sebab dia sendiri tukarkan huruf. Oh, iya ke? Boleh macam tu juga pula Okey, yubayi'unallah. Okey, baca dengan tebal sebab sebenarnya baris atas. Nallaha. Kalau yang nipis macam mana Ustaz? Kalau yang nipis kita baca begini, yubayi'unillah. Itu contoh. Ni tebalnya yubayi'unallaha. Kemudian sambung lagi, yadullaha. Banyak pula kalimah Allah pagi ni Bagi tuan-puan yang baru nak belajar tajwid kan, pagi ni tuan-puan boleh ambil, boleh fokuskan dengan lafzul jalalah pun boleh, nama asli pun boleh. Masya Allah. So, jumpa lagi dengan kalimah Allah kat sini. Hukumnya apa tadi kita panggil? Nama dia lafzul jalalah. Lafzul jalalah, lafaz yang mulia khusus kepada kalimah Allah. Baca tebal ke nipis? Cuba tuan-puan tulis di ruangan komen laju-laju, tebal ke nipis. Kalau nipis tulis nipis, kalau tebal tulis tebal. Okey, setakat ni semua jawab tebal masing-masing dah pandai dah ni. Terbaik tuan-puan. Masya Allah, semua tulis tebal betul. Jangan tebas tak ada, tebal ada. Okey, yadullah. Jawapannya adalah baca dengan tebal sebab sebelumnya baris dhammah. Okey, sebelumnya baris dhammah, maka kita baca dengan tebal. Mana kata tuan-puan, kesimpulan yang ada dalam ni, kalau sebelum kalimah Allah terdapat baris depan ataupun baris atas, maka kedua-dua keadaan kita baca tebal. Baca nipis bila? Kalau sebelumnya berbaris bawah. Boleh? Dapat?
Alright, sambung lagi yadullah. Kalau jumpa kalimah Allah, dua benda kita kena buat. Pertama, kita kena tentukan tebal ke nipis. Yang kedua, kita kena baca dengan panjang dua harakat sekurang-kurangnya. Yadullahi. Ustaz, font ni pasal apa? Ada benda ni. Ni tak ada ni. Yadullahi. Gitu. Sambung lagi. Fauqa. Hukum apa ada kat sini? Cuba tulis tuan-puan. Fauqa ada apa kat sini? Fauqa kat sini. Terima kasih Puan Lina. Huraiannya. Fauqa ni hukum apa? Kat sini tuan-puan, betul. Masya Allah, bijak-bijak belaka. Masya Allah, pelajar-pelajar Ustaz. Baik, fauqa kat sini tuan-puan, kita panggil sebagai huruf lin. Kalau dalam istilah tajwid, kita panggil harfun lin. Semua huruf waw ataupun ya bertanda sukun, dia adalah huruf lin. Dapat? Maka kita baca dengan lunak dan lembutkan bacaan. Fauqa. Kita baca tu ada seni lagu dia. Jangan kita baca mendatar je kan. Alhamdulillah rezeki join kelas Ustaz hari ni. Alhamdulillah. Selamat datang tuan-puan yang baru sertai. Ada 300 lebih mata memandang pagi ni. Selamat datang yang baru sertai. Alhamdulillah. Jemput follow dan juga jadi members kat atas ni Tekan button love ni. Jadi members. Kalau ada kelas-kelas tajwid yang Ustaz buat lagi, maka insyaAllah tuan-puan akan dapat notification. Dan untuk maklumat tuan-puan, hari ni Ustaz akan buat live sekurang-kurangnya 4 kali. 4 kali Ustaz. Ya, 4 kali. Saat lagi pukul 12 Ustaz buat live lagi. Lepas tu saat lagi maghrib Ustaz ada kuliah maghrib. Lepas tu malam kita jumpa lagi, hurai tajwid lagi. So tak rugi tuan-puan. Kelas ni hanya percuma. Kita hanya memerlukan bayaran. Apa dia? Komitmen dan juga masa tuan-puan. Itulah bayaran yang termahal yang Ustaz dapat. Kalau tuan-puan boleh bagi komitmen, boleh berikan waktu untuk belajar tajwid, itulah satu bayaran yang sangat mahal. Sebab apa? Ilmu tajwid ini benda yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan menjadi kewajipan kepada kita untuk baca bertajwid. Tak nak kena belajar. Okey, jom. Terima kasih. Dah ada 300 lebih. 340 orang mata memandang. Alhamdulillah. Selamat datang tuan-puan. Terima kasih yang dah jadi members. Alhamdulillah dah ada 134 members pada pagi ni. Masya Allah. Sambung lagi tuan-puan. Ayat seterusnya. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Aidihim. Terima kasih. Dah ada 135 mata members kita pada hari ni. Masya Allah. Ustaz nanti nak zoom out dia, nak screenshot. Boleh. Saat lagi kita dah habis hurai, kita screenshot. Okey. Ya bertanda sukun. Hukumnya apa? Huruf lin juga. Baca dengan lembutkan sebutan aidihim. Lembutkan sebutan boleh. Aidihim. Tadi Ustaz cakap apa? Semua huruf waw dan ya bertanda sukun, itulah huruf lin. Dapat? Kita sambung lagi. Ya tak berbaris. Adakah ni huruf lin juga? Cuba tambah komen. Adakah ya ni huruf lin? Masya Allah, luar biasa, semua hebat-hebat. Itulah Puan Hasanah. Dalam ni macam-macam background, semua hebat-hebat belaka. Tuan-puan cuba komen. ID dekat D ni, adakah dia mat lin juga? Jawapannya apa? Tidak. Okey, bukan. Jawapannya adalah mat asli. Kalau mat lin dia kena kalau huruf lin apa dia? Dia kena ya yang bertanda sukun. Masya Allah, hebat-hebat belaka semua ni. Tuan-puan, kita sambung lagi. Yang seterusnya aidihim. Kat sini. Kalau tuan-puan, ini tips yang seterusnya. Kalau tuan-puan baca Quran, kemudian tuan-puan dapati jumpa dengan hukum mim yang bertanda sukun.
Kalau tadi kan ya bertanda sukun kan huruf lin, ya ataupun waw. Sekarang ni kalau tuan-puan jumpa mim, semua huruf mim yang bertanda sukun, confirm dia izhar. Itu adalah salah satu teknik kita nak cari hukum tajwid. Izhar ni apa? Kena baca jelas lah. Kalau tuan-puan lupa kan, Ustaz, izhar ni apa dia? Saya ingat itu Ustaz Izhar Arif ya. Izhar lupa lah Ustaz. Tuan-puan, kalau tak ingat tuan-puan, tuan-puan hanya ingat kalau jumpa mim sukun, kita baca dengan jelas. Gitu. Boleh? Terima kasih Puan Hasanah. Masya Allah jadi pemerhati takut ni jadi penaziran ni. Memerhati kalau ustaz salah bagi tahu Baik, seterusnya jim kecil. Jim kecil ni hukumnya apa Ustaz? Jim kecil ni hukumnya adalah waqaf jaiz. Waqaf yang harus berhenti atau sambung hukumnya adalah sama. Kalau kata tuan-puan berhenti, hukum jaiz. Kalau sambung pun jaiz juga. Waqaf jaiz, berhenti atau sambung hukumnya sama. Boleh? Waqaf jaiz adalah waqaf yang harus. Okey. Color merah ya Ustaz hari ni biasa kuning. Sebab bila pagi dia punya tab ni dia warna putih pula. Kalau malam dia warna merah. Warna merah pula, warna hitam. Jadi kalau warna merah pagi-pagi dia nampak lagi jelas kot daripada warna kuning. Tuan-puan, kita sambung lagi seterusnya. Faman nakatha. Apa hukum tajwid di sini? Faman nakatha. Tuliskan jawapan laju-laju di ruangan komen. Cepat, laju-laju. Terima kasih dah ada 350 mata memandang pada pagi ni. Selamat datang tuan-puan yang baru singgah, yang tertengok ataupun terpandang ataupun terscroll TikTok, jumpa Ustaz punya kelas tajwid pagi ni. Selamat datang tuan-puan Mudah-mudahanlah seseronok belajar tajwid dengan Ustaz. Dan tuan-puan yang belum follow boleh jemput follow. Yang belum jadi members boleh tekan button love ni jadi members. Maka notification setiap kali kelas tajwid akan tuan-puan dapati insya-Allah. Okey. Puan Lina Khairun Nisa, kalau jumpa waqaf jaiz dekat-dekat Ustaz, boleh berhenti ke? Boleh. Boleh berhenti sebab kat situ boleh berhenti ataupun sambung. Okey. Itulah fungsi waqaf jaiz. Alright. Tuan-puan, hukumnya apa? Boleh tulis tadi. Idgham ma'al gunnah, idgham bi gunnah. Mana satu ni? Ma'al gunnah ke bi gunnah ni? Ma'al gunnah ke bi gunnah? Kenapa ada dua jawapan ni? Ada yang kata ma'al gunnah, ada yang kata bi gunnah. So jawapan sebenarnya apa? Bi gunnah ke ma'al gunnah? Ke sama je dua-dua? Hukumnya adalah sama tuan-puan. Kat sini nun mati jumpa dengan huruf nun. Okey, kat sini tuan-puan hukumnya adalah idgham. Idgham apa? Idgham ma'al gunnah. Idgham ni apa dia? Idgham ialah memasukkan. Apa yang dimasukkan tuan-puan? Yang dimasukkan ini adalah nun. Nun, sebutan nun ini dimasukkan ke dalam nun pertama, sebutannya dimasukkan ke dalam nun yang kedua secara kamil, secara sempurna. Maka bila dimasukkan secara sempurna bersamanya ma'al gunnah. Bersamanya ma'al gunnah. Faman, kena dengungkan bacaan. Elok Ustaz buat bulatan tak, bulat ni dia automatik. Kalau Ustaz buat bulat, dia betulkan jadi bulat cantik. Masya-Allah. Okey, maka masukkan sebutan dan dengungkan bacaan. Faman. Gitu. Boleh? Sambung lagi. Nakatha fa innama. Fa innama pula. Terima kasih tuan-puan yang bantu buat nota sekali. Hijrah Sedikandi, Yumat. Guna tab apa Ustaz? Ustaz guna Samsung S8. Guna tab.
Okey, baik, sambung lagi seterusnya. Fa innama. Tuan-puan bantu tap-tap skrin, kita cuba capai 50,000 like yang seterusnya boleh. Okey, sambung lagi. Fa innama. Waalaikumsalam Ani Sensei. Fa innama nun bertanda sabdu. Bertemu sebelumnya huruf berbaris tunggal, maka hukum yang terlibat adalah apa dia? Wajibul gunnah. Wajib kita dengungkan bacaan sekadar 2 harakat. Fa innama. Gitu. Dapat? Sambung lagi. Fa innama. Ma tak berbaris. Tuan-puan, kita jumpa dengan mat asli. Panjang berapa harakat? Panjang 2 harakat. Alif waw ya yang tak ada baris, confirm dia mat asli. Okey tak okey ni? Okey, boleh sambung lagi tak ayat seterusnya? Okey, tuan-puan boleh follow lagi tak ni? Kita sambung lagi nah. Okey, sambung lagi. Yang kunsu. Kemudian nun mati ataupun nun kosong jumpa dengan huruf kaf. Kat sini tuan-puan, hukum yang terlibat adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni baca macam mana Ustaz? Kita baca dengan sama-sama. Maksud ikhfa ni adalah sama atau sembunyikan bacaan. Mana kata tuan-puan? Hakiki pula. Hakiki ni adalah hakikat sebenar huruf tersebut. Makna kata tuan-puan, hakikat sebenarnya nun ni kita kena baca jelas lah. Yan, itu asal dia. Tapi bila mai hukum ikhfa, kita kena samakan sebutan dia. Yang kusu. Yang kusu. Gitu. Kita masukkan nun separuh dan kaf ini separuh. Yang kusu. Macam tu. Terima kasih Mun menjadi members yang seterusnya. Tuan-puan yang baru masuk dalam kelas tajwid Ustaz, selamat datang. Masya Allah, pagi ni dah ada 430 orang. Meriah sungguh pagi ni. Terima kasih tuan-puan. Alhamdulillah, mungkin ada yang tersinggah, termasuk swipe TikTok, termasuk Ustaz punya Windows dalam kelas tajwid pada pagi ni. Terima kasih, selamat datang semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan rasa seronok belajar tajwid. Tuan-puan, kalau nak dapat lagi kelas-kelas tajwid Ustaz, boleh tekan button ni, love ni, nanti jadi members. So banyaklah kelas tajwid yang dapat naik notification, insyaAllah. Ada yang baru masuk, selamat datang. Terima kasih Puan Ros berkongsi rezeki. Alhamdulillah. Tuan-puan, Masya Allah banyak tu. Terima kasih. Puan Zaitun, ya saya tersinggah. Itulah. TikTok ni dia punya bestnya apa? Bila kita tersinggah, kemudian apa yang kita singgah tu kena dengan diri kita. Maknanya macam, dah lama duk cari kelas tajwid ni. Tiba-tiba terjumpa pula kelas tajwid yang ngam dengan diri kita. Macam tu lah. Ustaz pun macam tu juga. Kita scroll-scroll kan, tertengok satu live yang seronok dengan kita, kita pun terus join. Waalaikumsalam, saya tumpang belajar. Boleh, selamat datang. Masya Allah. Alhamdulillah, kita semua insan terpilih. Masya Allah, berada dalam rumah Ustaz pagi ni. Itulah. Ini tuan-puan, Ustaz bayangkan apa tahu? Ada 400 lebih mata memandang malam ni. Cuba kita bayangkan kalau tuan-puan yang ada 400 lebih pagi ni, kalau kita dalam alam realiti yang kita buat kelas secara fizikal, mana kata tuan-puan berhadapan dengan Ustaz. So sekarang ni ada 400 lebih yang berada di hadapan Ustaz. Mana kata kalau dalam dewan, kita duduk dalam dewan seminar yang ada 400 lebih belajar sekali. Masya Allah. Tapi kita secara online kan. Masya Allah. Penuh rumah Ustaz. Rumah Ustaz tak cukup lah. Rumah Ustaz berapa orang je boleh masuk. Masya Allah. Ini kalau kita bayangkan lah. Kita bayangkan ada lebih 400 lebih mata memandang pagi ni. Duduk dalam dewan seminar. Seminar tajwid pagi ni.
Tapi kita mengaji dalam keadaan santai-santai, ya. Masya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allahumma amin. Tumpang belajar Ustaz boleh. Okey, jom kita sambung lagi tuan-puan. Ini berkat tuan-puan yang bantu share. Pagi ni kita dah ada 145 share. Cuba tengok. Ya, pagi ni ada 145 share, masya-Allah. Dan juga like kita dah ada 56,000 like. Ustaz buat live setiap hari ke? Ya, setiap hari Ustaz buat live. Hari ni saja 4 kali. Saat lagi pukul 12. Lepas tu nanti lepas maghrib. Dan juga lepas isyak. Tengoklah lepas zuhur nanti kalau Ustaz lapang, Ustaz buat live lagi lah. Siapa yang berkelapangan, tengok-tengok kalau lepas zuhur nanti Ustaz free kan, nampak Ustaz buat live, jemput join lagi. Okey, jom sambung lagi. Masya Allah, terima kasih Puan Hayati. Banyakkan copy link dan tap-tap screen. Terima kasih. Okey, sambung lagi tuan-puan. Ayat berikutnya. Ala alif kecil. Terima kasih Kak Mei berkongsi Ros. Ala kat sini adalah mat asli panjang 2 harkat. Terima kasih Puan Aini. Thank you for the rose. Seterusnya nafsihi. Masya Allah, meriah pula tuan-puan ni berkongsi rezeki. Masing-masing berebut-rebut nak cari rezeki pagi ni. Bukan nak cari rezeki, nak tambah pahala. Masya Allah. Tuan-puan sambung lagi. Nafsihi. InsyaAllah infak tuan-puan Ustaz akan gunakan untuk beli barang-barang keperluan untuk buat live lah. Jadi pusing balik rezeki tu dapat kat tuan-puan balik. InsyaAllah, mudah-mudahan. Sambung lagi tuan-puan. Kalimah seterusnya. Nafsihi. Kat sini tuan-puan kita jumpa dengan apa? Hadame. Jumpa dengan huruf selain daripada huruf hamzah. Dan di tengahnya terdapat huruf mat. Ini waw kecil. Maka hukum yang terlibat kita panggil sebagai apa dia? Tuliskan jawapan ruang komen laju-laju. Apa? Hadameh jumpa dengan selain daripada huruf hamzah. Di tengah yang terdapat huruf mat. Undur diri dulu Ustaz. Okey, boleh silakan. Okey. Hukumnya adalah mat. Sila. Qasira. Terima kasih Puan Tina. Thank you for the rose. Mat sila qasira, ya. Baca panjang 2 harkat. Ustaz muka surat berapa ni? Muka surat 512. Surah Al-Fat. Okey, nanti saat lagi habis Ustaz bagi tuan-puan screenshot. Kemudian tuan-puan, di sini ada Waqaf Sad Lam Ya. Dia ada 2 nama. Boleh juga tuan-puan panggil Waqaf Sili. Ataupun nama lain dia adalah Waqaf apa? Waqaf Hasan. Waqaf Hasan apa dia? Waqaf yang wasal ula. Lebih baik sambung bacaan. Lebih baik sambung bacaan. Baca panjang 2. Mana ada baca panjang 2 harkat? Maksudnya lebih baik sambung bacaan lah. Okey. Dapat? Nafsihi. Mana kata tuan-puan kalau jumpa simbol Sad Lam Ya ni, kalau nafas kita panjang, lebih baik sambung. Kalau nafas pendek, memadai berhenti di sini. Tak ada masalah pun. Okey, tak ada kena paksa. Macam mana pun kena sambung. Tidak. Ini adalah panduan. Yang mana lebih utama. Kat sini lebih utama untuk sambung kalau nafas panjang. Boleh? Okey, kita sambung lagi. Wa man awfa. Kemudian nun sukun pula. Tuan-puan tadi kalau tuan-puan ingat lagi Ustaz bagi tahu kan, kalau semua huruf mim yang bertanda sukun dia akan jadi izhar. Begitu juga semua huruf nun yang bertanda sukun jadi izhar juga. Oh, macam tu ke Ustaz? Ya. Ini adalah salah satu teknik. Banyak lagi strategi-strategi yang Ustaz akan kongsikan. Tuan-puan kena join setiap hari lah.
supaya dapat mutiara-mutiara ilmu dalam ni, insya-Allah. Kalau tuan-puan jumpa nun yang bertanda sukun, confirm dia izhar. Boleh? Izhar apa? Izhar halki, sebab dia berjumpa dengan huruf izhar lah, huruf hamzah. Dapat? Waman awfa, kemudian waw bertanda sukun, kita jumpa dengan huruf lin. Baca dengan lembutkan sebutan awfa. Kemudian alif tidak berbaris, jumpa dengan mad asli, panjang 2 harokat. Boleh? Terima kasih tuan-puan bantu tap-tap skrin. Dah capai 60,000 like dah. Alhamdulillah. Cuba tuan-puan kita tap-tap skrin lagi. Ustaz teringin dapat 100,000 like. Jarang-jarang dapat lah. Ada sekali dua tu lah. Sambil-sambil tuan-puan dengar Ustaz hurai tajwid kan. Kita cuba capai 100,000 like, boleh? Itu bayaran untuk ada yang tanya, Ustaz nak kena bayar ke kelas kita? Kena. Bayarannya adalah tuan-puan bantu tap-tap skrin, tuan-puan bantu share, tuan-puan sediakan masa belajar tajwid. Itulah bayaran yang paling mahal yang Ustaz dapat. Boleh? Okey, sambung lagi. Alright. Waalaikumsalam Tuan Dak. Masih keliru juga ni. Keliru yang mana tu? Masih keliru yang mana? Okey, sambung lagi tuan-puan. Maklin baca berapa harakat? Oh, okey, baik. Kalau maklin, ni bukan maklin, ni huruf lin. Maklin tu satu hukum lain. Huruf lin hukum lain. Huruf lin semua huruf yang bertanda sukun untuk waw dan juga ya sahaja. Kalau maklin berlaku ketika kita wakafkan bacaan. Kalau kita jumpa nanti Ustaz tunjuk. Okey, sambung lagi insya-Allah. Terima kasih yang bantu tekan-tekan skrin laju-laju tadi. Saya masih kurang faham lagi tentang hukum-hukum, insya-Allah tak apa insya-Allah kalau istiqamah tiap hari join, tuan-puan akan dapat keseronokan tu, akan dapat faham sikit-sikit lah. Dan untuk hari ni yang baru pertama kali masuk, yang baru nak kenal-kenal tajwid, jangan ambil banyak-banyak. Cukup ambil satu, fokus satu benda. Contoh tuan-puan, Ustaz saya nak fokus satu benda, mana hukum yang paling senang saya nak ingat? Mat asli. Mat asli adalah salah satu hukum yang paling senang nak diingat, iaitu semua alif waw ya yang tak ada baris, dialah mat asli. Bacaan lin di tengah-tengah ayat ni Ustaz. Betul, kadang-kadang dia dekat awal ayat pun ada juga. Okey, baik. Selesai, kita sambung lagi. Sana, tininit. Alright. Ahada pula kita jumpa dengan alif kecil. Juga apa dia? Mad asli juga. Senang tak hukum tajwid ni tuan-puan? InsyaAllah senang. Kalau kita nak dapatkan sesuatu perkara, kita kena positif. Cakap senang, cakap mudah, lama-lama ia jadi doa. Kalau kita kata susah, confuse, kita tukar, insyaAllah boleh ni. Okey, kemudian ia bertanda sukun. Jadi apa? Kat sini tuan-puan, tadi kan ada yang tanya kan, Ustaz, mat lin dengan huruf lin ni benda sama ke? Lain Okey, kat sini tuan-puan, Ustaz bagi dua situasi. Kalau kata tuan-puan, situasinya kita sambung macam biasalah. Alaihullah, macam biasa. Maka dia akan jadi huruf lin. Ini situasi pertama. Minta maaf tersyasyul cakap ni. Seronok sebab ramai yang join. Kalau Ustaz bagi ni ada 400 lebih mata memandang. Dah ada 70,000 like dah. Terima kasih tuan-puan. Alaihi. Ini situasi pertama. Ustaz mau tanya, mat asli dengan mat tabi'i. Mat asli dan mat tabi'i adalah benda yang sama. Mat asli adalah mat tabi'i adalah mat asli. Ada istilah yang berbeza tapi memaknakan benda yang sama. Okey tuan-puan, ini situasi pertama kalau kita sambung macam biasa. Ahada alaihullah. Kalau sambung macam biasa. Tapi kalau kata Ustaz, saya nak berhenti kat sini lah. Ahada alaih.
Saya nak berhenti kat sini. Kalau nak berhenti kat sini, dia tak jadi dah huruf lin. Dia jadi apa? Dia jadi mad lin. Ni tadi ada yang tanya kan, mad lin tu macam mana? Inilah dia mad lin. Mad lin ada 3 syarat tuan-puan. Nampak tak Ustaz? Ada 3 syarat. Syarat pertama, mestilah huruf waw dan ya bertanda sukun. Catat laju-laju. Semua huruf waw dan ya bertanda sukun, itulah syarat nak jadi mad lin. Yang kedua, dia mesti diwakafkan bacaan. Kalau kata tadi tuan-puan kita sambung ahada alaihullah, kalau kita sambung bacaan macam biasa, dia tak jadi mad lin lah. Syaratnya mesti kita wakafkan bacaan. Boleh? Kemudian itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia mesti diapit dengan 2 huruf berbaris. Makna kata sebelumnya huruf berbaris, selepasnya juga huruf berbaris. Bila cukup 3 syarat ni, barulah kita baca panjang harakatnya dengan 3 keadaan. Ataupun boleh baca 2, boleh baca 4 atau baca 6 harakat. Boleh? Itu 3 syarat untuk menentukan sama ada dia mad lin ataupun bukan. Dapat? Alright. Tuan-puan yang mungkin terlepas, mungkin ada kawan-kawan tuan-puan yang boleh bantu, tuliskan balik nota dalam ni. Okey. Terima kasih Puan Siti Nur Kamariah. Alright. Sambung lagi. Alaihullah. Ustaz, ni baris apa sebenarnya ni? Cuba kita tengok dalam Quran, Ustaz. Yang ni font ni kadang-kadang ada pening sikit. Ayat ke-10 tadi. Alaihullaha. Okey. Alaihullaha. Ni padam dan tak ada kaitan. Okey. Ni pun tak ada kaitan. Okey. Alaihullah. Seronok baca Quran bila dah kenal tajwid. Betul. Sebab itulah Ustaz nak kongsikan keseronokan menghurai tajwid di dekat tuan-puan, supaya tuan-puan pun rasa nikmatnya baca Quran bila tahu tajwid kan. Masya Allah. Tuan-puan, sambung lagi boleh? Kat sini kita jumpa dengan lafzul jalalah. Baca dengan tebal ke nipis? Baca dengan tebal, sebab sebelum kalimah Allah terdapat padanya baris apa? Baris dhammah, baris depan. Betul. Terima kasih tuan-puan yang jawab tebal ya. Alaihullah. Sambung lagi. Fasayutihi. Kemudian tihi, ya tak berbaris. Kita jumpa dengan mad asli, panjang 2 harokat. Ajran. Ajran hukum apa pula tuan-puan? Cuba tulis jawapan di ruangan komen. Laju-laju cepat. Okey, terima kasih tuan-puan yang bantu tap-tap skrin. Kita menghampiri, alhamdulillah, dah 80,000 like dah. Sikit lagi nak dapat 100,000 like. Sekali-sekala kan Ustaz nak juga teringin dapat 100,000 like. Kelas tajwid, biasa benda-benda yang merapu dapat banyak like, dapat banyak view. Kelas tajwid ni benda bermanfaat kan. Sekali-sekala kita viralkan, naikkan dekat FYP. Mudah-mudahan masyarakat kita makin celik Al-Quran. Bukan sahaja banyak hiburan, kita juga perlu isi dengan perkara-perkara agama supaya hati kita ni sentiasa hidup, insya-Allah. Okey, jawapannya apa? Betul. Ramai jawab tadi ni. Jawapannya adalah qalqalah. Tepat sekali. Qalaba. Qalqalah. Qalqalah ni apa? Lantunan. Qalqalah apa? Lantunan huruf surah. Lantunan huruf yang kecil. Kenapa dia punya ya tu nampak terkepit sana? Surah. Lantunan huruf yang kecil yang berada di pertengahan kalimah, maka kita lantunkan dia seakan-akan kita tambahkan padanya huruf i. Macam mana? Aja. Gitu.
ajran. Kemudian tuan-puan, kita jumpa tanwin selari. Tanwin selari ni satu lagi tips. Kalau jumpa je dengan tanwin selari, confirm dia izhar. Izhar apa? Halki. Betul tak? Tengok dia jumpa dengan siapa. Kenapa Ustaz tulis siap-siap tulis halki? Sebab tanwin selari ni adalah alamat atau simbol yang menentukan dia izhar halki. Dia jumpa dengan siapa? Cuba tengok. Jumpa dengan ain. Ya. Tanwin bila jumpa dengan ain, maka jadi izhar halki. Kemudian habis dah, ya. Azi. Ya tak berbaris. Jadi apa? Mat. Asli. Panjang 2 harakat. Kemudian penghujung ayat. Kita dapati sekali lagi hukum apa? Mat. Mat apa tuan-puan? Mat ewat. Mat ewat ni berlaku apabila berada di hujung ayat, tanwin baris 2 di atas digugurkan satu baris. Azimah. Wallahu alam. Selesai huraian tajwid untuk ayat 10. Macam mana tuan-puan? Sonok tak dapat huraian tajwid sama-sama ni? Cuba tuan-puan komen di ruang komen Sat. Kalau sonok cakap sonok, kalau tak sonok cakap tak sonok. Ustaz mengajar setiap hari ke? Ya, setiap hari. Hari ni saja lebih kurang 4 ke 5 kali live. InsyaAllah sehari tengah hari, lepas tu petang, lepas tu sehari lepas maghrib, lepas tu lepas isyak. Macam tu. Tuan-puan nanti larat tak larat je tengok ni. Masya Allah, ramai yang review sonok ni. Subhanallah. Terima kasih tuan-puan yang bagi sonok tu. Ya Allah, saya hanya menjadi perantara sahaja. Terima kasih Puan Ain. Thank you for the rose. Tuan-puan yang dirahmati Allah, Puan ulang baca Ustaz boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, kita baca sekali lagi boleh? Terima kasih user. Thank you for the rose. Kita baca sekali lagi menggunakan tajuk yang telah pun kita hurai sama-sama boleh? Okey. Sebelum kita baca sekali lagi yang ni, banyak ni. Kalau tuan-puan nak screenshot lagi boleh dah. Ambil screenshot. Sebelum tu, tuan-puan yang dirahmati Allah, Ustaz nak inform sekali lagi. Yang mana, terima kasih bantu Ustaz tap-tap screen dah nak capai 100,000 tu. Sikit lagi, Masya Allah. Tuan-puan, sekarang ni Ustaz tengah buka satu kelas premium lah. Sekarang ni yang tuan-puan join adalah kelas percuma. Cuma kalau tuan-puan nak belajar lebih mendalam, tuan-puan nak dapat hurai tajwid sendiri dengan lebih pakar, sekarang Ustaz sedang membuka satu kelas khas, kelas premium kelas yang dipanggil sebagai kelas Advanced Tajwid siri yang ketiga. Kalau tuan-puan rasa sonok dengan cara pengajaran Ustaz, tuan-puan nak lagi dalam, nak lagi strategi dan juga formula yang lebih power, yang lebih ringkas untuk mudah faham dan dapat dipraktikkan dalam bacaan, Ustaz ada buat kelas premium kelas Advanced Tajwid yang yuran bulanan dia adalah RM150 sahaja, ya. Belajar selama 8 bulan. Sebulan ada 4 kali sesi, satu sesi 2 jam. Kalau tuan-puan berminat nak sertai, ambil nombor Ustaz dulu, siap-siap. Kelas ini akan bermula pada 24 Oktober. 24 Oktober ni kelas siri ketiga akan bermula. Dan dah ramai dah yang PM, yang dah pun daftarkan diri, yang dah pun booking kelas, siap-siap. Ustaz, saya booking dulu Ustaz. Saat lagi saya bayar, saya nak join kelas Ustaz. Sebab apa? Ustaz buka kelas ni 8 bulan sekali je. Makna kata habis KT yang sebelum ni, baru kita buka kelas yang baru. Jadi kalau tuan-puan tertengok, tersinggah, terseronok dan rasa enjoy dengan cara pengajaran Ustaz, nak dapat lagi banyak, nak dapat lagi lebih, nak lebih kuasai cara bacaan dengan mudah dan juga tajwid dengan lebih faham, boleh sertai. Berapa nombor Ustaz? Ni ambil ni. Masya Allah, dah ada 100,000 like dah. Terima kasih tuan-puan yang bantu tap-tap skrin. Ni nombor Ustaz, 011-2311-4782. Ambil dulu nombor Ustaz, kod-kod lah tuan-puan kan. Tergerak hati nak belajar tajwid. Dan kita punya penyertaan terhad kepada 20 orang sahaja. Ustaz nak coaching, Ustaz nak ajar mereka yang nak betul-betul dapatkan ilmu tajwid ni sampai dah faham. Bukan saja faham ni kat bawah ni,
Ustaz akan pastikan pelajar yang join kelas advance tajwid ni, dia akan dapat kemahiran ni. Hurai tajwid sampai mahir. Ni adalah ustaz punya fokus. Ustaz akan pastikan pelajar yang duduk dalam kelas ustaz ni nanti, kelas kita akan berlangsung di GM di GM. Dekat tu lah platform GM, tak boleh sebut kat sini. Ustaz akan pastikan mereka yang join ni mereka dapat benda ni. Sekurang-kurangnya paling common lah 5 hukum dalam kepala. Buka je mana-mana ayat Quran. Setakat ni pelajar-pelajar ustaz ada dalam ni juga. Pelajar-pelajar ustaz yang dah join, Masya Allah, kita bagi je mana-mana ayat Quran, dia dapat hurai. Itu adalah satu keseronokan yang tak semua orang dapat. Kalau tuan-puan nak sangat ambil peluang ni, sekejap ada masuk ni pula, tutup sekejap. Kalau tuan-puan nak peluang ni, ambil nombor ustaz. Dah ada ramai yang PM ustaz ni. Tuan-puan orang yang keberapa ni? Cukup 20 orang, ustaz akan tutup. Bergantunglah kalau ustaz rasa nak buka lagi. Tapi kita buka kepada 20 orang dulu. Cepat daftar kalau nak jadi lebih mahir tajwid. Puan Lina antara pelajar ustaz yang dah pun mahir tajwid. Antara pelajar kita yang pelajar senior kita lah. Masya Allah. Kalau nak ambil online ke ustaz? Online saja. Kita buat seminggu sekali je. Yang merangkumi 2 jam. Dulu kita buat sebulan 8 kali. Satu kali kelas 1 jam. Tapi dalam tu kata ustaz, boleh tak kita compilekan jadi kelas tu 4 kali sesi je, tapi satu sesi 2 jam. So kita dapat jimat masa lah, dan tenaga. So 2 jam tu tuan-puan akan rasa macam uish, tak cukup 2 jam tu. Biasa ustaz akan lebihkan masa lah, 2 jam ke 2 jam setengah. Tak ada kelas face to face ke? Ada. Cuma tuan-puan nak datang sini jauh lah. Ustaz buat dekat Banting. Dekat Banting jauh. Boleh ambil nombor ustaz siap-siap. Nanti boleh roja ustaz. Okey, dah ramai dah PM. Terima kasih. Masya Allah. Okey, itu iklan sebentar. Jom kita sambung. Okey, ustaz akan baca sekali lagi tuan-puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang baru singgah, ustaz akan baca sekali lagi. Untuk bacaan surah Al-Fat ayat 9 dan ayat 10 menggunakan tajwid dan juga makhraj yang tepat, insya-Allah. Mat ya ustaz tajwid, ya saya. Okey, jom kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ayat 10 pula. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Silap dah. Sambil-sambil nak gerakkan ni kan. Ustaz ulang balik nah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima.
Sadaqallahul azim. Okey, tuan-puan boleh screenshot dulu siap-siap. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa font-font ni berbeza? Ada baris-baris berbeza. Dekat ni font dia lari-lari sikit. Dia kena tengok bacaan yang sebenar. Dah screenshot dah? Okey, screenshot siap-siap. Okey, ni ayat yang ke-9 tadi. Okey, boleh screenshot. Wallahu a'lamu bissawab. Sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan tuan-puan seronok belajar tajwid dan terus diberikan istiqamah untuk mengikuti kelas-kelas yang berikutnya. Terima kasih tuan-puan. Terima kasih juga yang bantu tap-tap screen. Berapa ribu kali tuan-puan tap-tap screen tadi 106 ribu like dah. Ustaz mengah dah tu. Itulah sebab sambil-sambil nak gerakkan tu kan. Terima kasih juga yang berkongsi rezeki. Masya Allah, mudah-mudahan rezeki tuan-puan dilimpahkan lagi berkali ganda. Okey, boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan tuan-puan, live kita yang kita sedang buat hari ni, kalau tuan-puan tak dapat tengok daripada awal, jangan risau. Ustaz akan save video, Ustaz akan letak dekat YT Ustaz. So kita akan ada rakaman kelas. Jangan risau. InsyaAllah. Okey, sekadar itu sahaja perkongsian pada hari ini. Terima kasih yang dah jadi members ke atas ni kan. Dah ada hari ni 137 orang. Ustaz punya target untuk members kali ni, kita nak capai ke 1000 members. So setiap kali kita buat live kan, dah ada members baru yang dapat notification, dia pun dapat join. Sekarang dah ada 137 members. InsyaAllah kita cuba lagi meramaikan lagi kelas-kelas tajuk kita untuk yang seterusnya. Terima kasih semua. Terima kasih juga puan semua dan juga yang berkongsi rezeki. Bagi roti canai yang pula puan Hasanah Malik, terima kasih. Bolehlah Ustaz buat sarapan roti canai tu Wallahu a'lam. Terima kasih Mazma. Okey, kita tutup kelas kita pada pagi ni dengan bacaan doa tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Makcik orang tua tak tahu cara. Kenapa ni Ustaz? Bila nak tapi hadiah, rezeki kena transfer kat mana macam mana makcik boleh tanya kawan-kawan ke, tanya anak-anak ke, suami ke. Dia kalau kat TikTok ni kita kena top up dulu. Dia ada top up dia, nanti baru kita boleh bagi gift dan sebagainya lah. InsyaAllah. Terima kasih Bunda Rizki menjadi members yang ke-138. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada next class. Waalaikumsalam. Salam kenal daripada Bunda. Ustaz, baby dan isteri sihat? Alhamdulillah sihat. Ni turn Ustaz nak pergi jaga pula. Kita jumpa lagi lah InsyaAllah. Saat lagi pukul 12 kita jumpa lagi. Wallahu alam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.